Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi bin Muhammad Azwan. Nombor metrik 1170768. Okay, hari ini saya akan membincangkan tentang buku daripada penjual saham yang bertajuk Head Shoulder, iaitu corak untuk technical analysis. Okey, untuk ialah daripada penerbit, iaitu dalam penerbitan Muhammad Azmi, iaitu diri saya sendiri dan Prof. Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Ali. Okey, seterusnya ialah aplikasi. Alhamdulillah, saya dapat menyiapkan buku ini dengan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham ini, iaitu adalah corak technical analysis head and shoulder. Dia maklum, ini dibantu oleh Profesor Madya Dr. Nur Ali Rizwan Shah bin Muhammad Ali untuk menyiapkan buku ini. Seterusnya ialah isi kandungan dalam buku ini. Terdapat 7 kandungan yang ada dalam buku ini. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah pasaran saham, yang ketiga ialah jenis head and shoulder, yang keempat ialah aplikasi dalam head and shoulder, nombor 5 ialah strategi trade dalam head and shoulder, nombor 6 ialah penutup, dan terakhirnya ialah rujukan. Okey, bahagian nombor 1 ialah pengenalan. Pengenalan ini menceritakan tentang bagaimana head and shoulder itu daripada mana head and shoulder itu wujud, siapakah pengasasnya, dan corak head and shoulder ini bukan menggunakan teknik algebra, malah dia menggunakan hanya menggunakan visual, yang mana kita hanya perhatikan corak pada pasaran saham tersebut. Okay, tujuan buku ini diterbitkan seperti saya sedia maklum tadi ialah untuk mengetahui teknik popular, iaitu head and shoulder. Corak carta pada mulanya disebut sebagai Charles Down, tapi ia telah ditukar kepada head and shoulder kerana ia menyerupai head and shoulder. Pada tahun 1930, Richard Washburn memperkenalkan dalam bukunya, iaitu Chart and Pattern. Dia mengemukakan definisi yang tepat untuk menyimpulkan 10 carta saham. Antaranya ialah graf saham. Antaranya ialah dia mengatakan graf saham itu adalah catatan bergambar sejarah perdagangan sebarang stok atau kumpulan. Antara sumbangan yang lain daripada Edward N. Magee mengatakan dalam bukunya Analisis Technical Stock of Trend, mengatakan beberapa corak grafik bukan sahaja memperkenalkan konsep asas corak, tetapi ia juga menggambarkan penerapan praktikal corak teknikal dalam strategi perdagangan. Mana kata ia bila kita buat analisis, kita akan dapat membuat strategi untuk kita trade dalam pasaran tersebut. Seterusnya bahagian 2 ialah pasaran saham. Dalam pasaran ini membincangkan tentang asas dalam pasaran saham itu sendiri, seperti corak, carta-carta, bacat, yang mana bacat, candlestick atau yang lain-lain. Untuk chart, iaitu carta. Carta teknikal mencatatkan data perdagangan dalam jangka masa yang berbeza. Contohnya ialah ia menjadi alat untuk menjangka yang menunjukkan harga grafik dan lain-lain. Mana kata ia ialah grafik untuk kita melihat pergerakan harga itu sendiri dalam tempoh yang ditetapkan. Dalam masa yang sama, terdapat banyak carta yang telah dibuat oleh analisis terkemuka. Sebagai contohnya ialah carta garis, carta bar, carta candlestick, carta kaki, carta Renko dan lain-lain lagi. Tetapi
Carta yang paling sering digunakan oleh penganalisis iaitu carta bar, carta garis dan juga carta lilik. Untuk carta garis iaitu line chart, seperti yang anda lihat dalam rajah tersebut, carta garis adalah carta yang senang difahami. Ia biasanya menunjukkan grafik bagi siri harga jangka masa tertentu. Kalau berdasar graf tersebut ialah dalam masa setahun. Walau bagaimanapun, carta garis adalah terhad kerana ia menggambarkan satu pemboleh ubah. Maknanya ia terdapat kelemahannya tersendiri kita berbanding dengan cat lain, kerana kita hanya dapat melihat harga itu sahaja. Tidak ada benda lain yang boleh kita lihat pada carta ini, membanding dengan candlestick ni. Kita sedia maklum, ini dibangunkan oleh Munihisa Homa pada tahun 1989, dan Steve Nissen memperkenalkan teknik carta candlestick Jepun ke dunia kewangan barat selepas itu. So, candlestick ada banyak kelebihannya kerana kita dapat tersebut, jika ada tanda bayangan atas harga tutup sama dengan harga tinggi, bentuk lilin tersebut kepala akan dipendekkan. Maknanya bila price itu price atas tutup, maknanya price atas itu menurun, maknanya ia akan memendek di paras atas. Manakala bayangan bawah harga tutup sama dengan harga rendah, bentuk lilin tersebut disebut bahagian bawah yang dipendekkan. Maknanya bila harga tutup dengan sama dengan harga rendah, ia akan memendek di bahagian bawah. Seperti anda lihat, itu adalah contoh candlestick. Okey, seterusnya ialah jenis head and shoulder. Seperti yang diterangkan sebelum ini, konsep head shoulder digunakan banyak penganalisis kerana ia corak inverse yang sangat popular. Ia terbentuk daripada 4, iaitu bahu kiri, kepala, bahu kanan dan juga garis leher. Untuk pertama, jenis pertama ialah head and shoulder daripada uptrend kepada downtrend. Seperti yang anda lihat daripada rajah tersebut, ia pada mulanya ia adalah uptrend dan membentuk satu bahu dan turun balik, turun kemudiannya, dan ia menaik balik untuk membentuk head dan turun dan naik untuk membentuk shoulder. Bila kita dapat lihat di situ, bila head and shoulder itu terbentuk, dan kita boleh membuat neckline yang mana ia merupakan garisan support, dan bila ia menembusi garisan support itu, harga itu akan menjunam kerana ia dipanggil breakout. Untuk ialah inverse head and shoulder. Seperti yang anda lihat, ia pada mulanya ialah downtrend, dan bila ia membuat satu head and shoulder, seterusnya ia bertukar arah kepada uptrend. Pelabur biasanya akan merosakkan kedudukan panjang apabila harga naik di atas garis leher, iaitu bila harga tersebut mencecah harga leher iaitu resisten, pelabur akan membuat signal buy dan terus dan carta itu terus uptrend. Seterusnya ialah aplikasi corak head and shoulder. Terdapat banyak analisis yang dibuat mengenai corak analisis pattern ini. Ciri-ciri umum yang menentukan head and shoulder ialah seperti sedia maklum, ada 3 puncak, iaitu head, shoulder.
Selain itu, head and shoulder ini merupakan corak yang dapat kita temui dengan mudah kerana ia terjadi dalam semua jenis frame, iaitu head and shoulder digunakan dalam trading jangka masa pendek atau intraday, swing day dan juga jangka masa yang panjang, iaitu long term investment. Itu juga, apabila dapat membentuk garisan, ia dipanggil neckline seperti yang ditunjukkan dalam rajah tadi. Corak head shoulder ini lengkap apabila harga pada suatu kuantik itu dapat membentuk neckline. Untuk lebih jelas, head shoulder dibentuk apabila harga saham berada dalam keadaan uptrend dan melakukan price correction sebelum meneruskan pergerakan downtrend. Okey, seperti yang anda lihat pada rajah tersebut, head and shoulder ini kita boleh nampak kebiasaannya dengan kita membuat analisis based on weekly chart berbanding dengan daily chart. Gambar tersebut menunjukkan pembentukan head and shoulder di mana harga saham secara uptrend sehingga titik A sebelum membuat price correction ke titik B. Pergerakan ini membentuk satu left shoulder. Seterusnya, bila harga saham itu berada di B, akibat tekanan jualan ia seterusnya akan menuju ke titik C dan akan menurun ke titik D dan lalu ia membentuk satu head. Harga saham sekali lagi membuat percubaan untuk meneruskan pergerakan uptrend, yang mana ia untuk membentuk satu shoulder, iaitu namun ia gagal melepasi parah resisten pada titik E, iaitu shoulder. Para trader tidak digalakkan membuat pilihan sekiranya tidak dapat mengesah pembentukan head shoulder kerana ia terdapat banyak possibility yang akan berlaku. Tunggu head and shoulder itu lengkap, barulah kita membuat satu belian atau penjualan. Seterusnya ialah bahagian 5, iaitu strategi trade dalam head and shoulder. Dalam bab ini menceritakan tentang bagaimana kita hendak melakukan entry, bagaimana kita untuk melakukan exit dalam sesuatu kuantum tersebut. Sekiranya corak nampak sedang terbentuk atau berada di tengah-tengah pembentukan, anda tidak boleh menganggap bahawa ia berkembang sepenuhnya kerana terdapat banyak possibility atau kemungkinan yang akan berlaku. Untuk strategi ini, para peniaga haruslah berwaspada kerana ada juga kemungkinan bila mana satu saham itu memecah satu neckline atau dipanggil support, ia akan berubah arah. Namun kemungkinan itu sangat kecil. Okey, seterusnya, seperti yang anda lihat dipetik daripada TradingView, iaitu countermaxis. Ia menyerupai head and shoulder, yang mana ia melakukan uptrend pada mulanya untuk membentuk satu left shoulder dan membuat satu head dan juga right shoulder. Seperti yang anda lihat dengan garisan X itu, garisan X itu ialah target profit, yang mana kita dapat menjangkakan sejauh mana pasaran itu dengan melihat garisan X yang daripada head hingga ke puncak head daripada ke neckline.
dan kita membuat satu lagi garisan X dengan sama jaraknya selepas dia membuat downtrend, iaitu garisan X kedua daripada neckline sehingga ke bawah. Dan kita dapat lihat bahawa harga downtrend itu sampai sama jarak dengan jarak neckline ke head. Maknanya bila harga saham itu menjunam ke bawah dan bila sampai jaraknya, kita boleh melakukan entry, yang mana kita membuat belian pada harga yang murah, dan ia membuat inverse, iaitu kepada downtrend ke uptrend, dan kita akan mendapat keuntungan daripada itu. So, bahagian yang seterusnya ialah bahagian penutup. Corak shoulder ini ada keistimewaannya tersendiri yang boleh digunakan oleh trader untuk meramal suatu harga yang akan datang. Corak head and shoulder juga sering berlaku dalam pasaran seperti yang diterangkan sebelum ini, iaitu quantum axis sendiri. Seterusnya ialah kebiasaan bila harga mengekalkan momentum untuk breakout, ia akan membuat pergerakan downtrend atau uptrend yang banyak. Maknanya bila sesuatu harga itu melepasi atau menembusi garisan neckline atau resistance atau breakout, ia tidak semestinya akan melakukan downtrend jika ia melepasi dan membuat satu false breakout yang dipanggil false breakout, dan ia menukar arah kepada uptrend, itu dipanggil false breakout. Itulah possibility atau kemungkinan yang akan berlaku, dan kemungkinan itu sangat jarang-jarang berlaku sekali. So, akhir sekali saya berharap buku ini dapat membantu sebersedikit tentang technical analysis, iaitu corak head and shoulder ini. So, bahagian terakhir ialah rujukan. Seperti anda lihat, terdapat 5 rujukan yang ada pada buku ini. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Ali kerana membantu saya dalam menyiapkan buku ini. Dan akhir kata saya ingin memohon maaf atas kekurangan yang ada pada buku ini, dan diharapkan saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan ini dan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.